Ho budak, apa tengok-tengok? Aku takkan beritahu kau. Yang di dalam ni, ada 5 tan jet King Long grade tertinggi. Bernilai sekurang-kurangnya 10 bilion. Dah lama aku dalam dunia jet ni. Tak pernah jumpa bahan mentah secantik ini. Jet di dalamnya bernilai sekurang-kurangnya 10 bilion. Cuma tak tahu berapa nak dapatkan dia. Okey. Berapa harga batu ni? Anak muda, kau pun berkenan dengan batu aku ni? Ramai yang mengidamkan dia. Tapi tak ramai yang mampu bayar. Jadi, aku tak nak jual sebongkah. Aku nak potong dia, jual sikit-sikit. Toke belum bagi harga lagi. Macam mana saya tak mampu? Lagipun, kalau Toke potong nanti, dalamnya semua sampah. Toke yang rugi besar. Anak muda, kalau kau betul-betul nak beli sebongkah, aku boleh bagi murah sikit. Tapi sekurang-kurangnya harga ni. 5 juta, bukan 50 juta ke? Kau berangan jelah. Kalau dia cuma 50 juta, dah lama orang angkut. Takkanlah sampai giliran ke orang nak tengok. 500 juta. Kurang 1 sen pun aku tak jual. 500 juta, bos. Risiko terlalu besar. Tengoklah luaran batu ni. Retakan mati sebesar ibu jari saja ada 3. Kalau retakan ni masuk ke dalam, 500 juta tu, boleh hangus macam tu je. Kan aku dah cakap, 500 juta. Bukan calang-calang orang boleh bayar. Korang tunggu aku potong dulu, baru datang balik. Jet asli semula jadi. Mana ada yang tak retak? 500 juta, bos. Kau pandang rendah siapa ni? Mari, pindahkan duit sekarang. 500 juta. Budak ni, langsung tak berkedip mata pun. Mungkinkah ada sesuatu di dalam batu ni? Tak mungkin. Pakar-pakar terkemuka yang dah tengok batu ni, tak kurang 20 orang. Tak ada seorang pun yang berani beli. Satu-satunya penjelasan. Budak ni, memang orang bodoh yang tersilap pandang. Tuan Lei tersenyum puas dalam hati. Peduli apa aku, bukan aku yang rugi pun. Nasib baik aku belum potong hari ni. Kalau dia potong, dan jumpa lumpur busuk je kat dalam. Masa tu, 5,000 pun tak ada orang nak. Anak muda, antara ramai pembeli yang saya pernah jumpa, awaklah yang paling berani dan pantas. Tapi, saya nak cakap awal-awal. Fikir betul-betul, ya? Jangan nanti dah potong batu, tak jadi apa, salahkan saya pula. Tuan, jangan risau. Kalau tak jadi apa-apa, itu nasib saya tak baik. Saya takkan menyesal. Baiklah, batu ni saya jual pada awak. Lagipun, kalau awak perlukan, saya akan bagi perkhidmatan potong batu percuma. Batu ni besar sangat. Susah nak angkut balik. Apa kata kita potong je kat sini? Baiklah, mari kita ke kawasan potong batu sekarang. Kita potong je kat situ. Tak lama kemudian, Joji dan rombongannya tiba di kawasan potong batu. Pada masa itu, peniaga-peniaga jet di sekeliling mula mengerumuni. Nampak ada seketul batu buangan seberat setengah tan. Nak dipotong di situ juga. Terus mereka jadi berminat. Semua pun berkerumun. Batu buanan sebesar ni memang jarang jumpa. Berapa banyak duit dia habiskan untuk dapatkan ni? Saya dengar Tuan Lei letak harga paling kurang 500 juta. Masa tu saya tak bodoh. Nak beli batu pecah berisiko tinggi macam ni. Budak ni berani betul nak ambil. Memang kena puji dia. Tapi pada pandangan saya, ni mesti tak jadi apa-apa juga. Rekahan mati kat luar batu ni. Silap-silap. Sekejap je dah jadi serpihan. Habis semua. Pada masa ini, Joji langsung tak pedulikan kata-kata orang ramai dan pandangan sinis mereka. Dia terus ke mesin pemotong. Tukang, Tolong buat tingkap jet dulu. Dekat bahagian paling atas tu. Asah ke bawah 12 cm je. Tingkap jet yang dibuka ni, rupa-rupanya penuh isi. Hampir tak ada kotoran langsung. Cahaya hijau gelap yang bersinar ni. Ini jet naga langit yang dah lama pupus. Bahan yang begitu tulen. Ini kali pertama aku tengok. Tak mungkin. Rupa-rupanya keluar naga langit grade tertinggi, dengan kualiti air yang sangat bagus. Kalau tak tengok depan mata sendiri, memang tak percaya. Sial. Tak adil langsung. Kenapa budak muda ni nasib baik sangat? Menyesal betul aku tak beli tadi. Kalau tak, sekarang syarikat permata Jendeng kamilah yang dapat jet terbaik ni. pada masa ini, Tuan Lei yang baru saja masukkan 500 juta ke dalam poketnya, terkejut melihat tingkap jet yang begitu menakjubkan. Joji memandang Tuan Lei yang mukanya pucat lesi, dengan nada suara yang sangat dingin. Bos, kesan potongan pertama ni dahsyat betul. Kau takkan mungkin janji, kan? Kalau kau nak ambil balik batu aku ni, aku takkan benarkan. Geramnya. Kalau tahu macam ni, aku potong sendiri je. Tingkap jet ni memang grade tertinggi. Naga langit. Sekarang ni, paling kurang pun 1 bilion ke atas. Aku ada keutamaan. Jual pada aku 800 juta. Toke, 800 juta? Kau nak ambil jet yang tiada tandingan ni? Tak rasa macam melampau sangat ke? Budak, syarikat permata Wango aku tawar 1 bilion. Nak beli batu kau ni. HMPH, Tuan Lei, kau tu taraf apa?
Berani nak berebut batu dengan Hi Kikiang aku? Budak, 1.5 bilion. Aku nak. Wang Tiancheng, kau hebat sangat ke? Berani tawar harga melampau 1.5 bilion. Kalau potongan kedua ni gagal, syarikat permata harimau hitam kau pun akan lingkup sekali. HMPH, apa kau kisah? Wang Tiancheng memang sanggup ambil risiko ni. Budak, biar aku kenalkan diri. Aku adalah orang yang paling berkuasa di permata harimau hitam. 1.5 bilion. Batu ni aku nak. Kalau kau tak jual pada aku, syarikat permata harimau hitam kami, kau tak mampu nak lawan. Oh, Betul ke? Kalau macam tu. Betul ke? Kalau macam tu. Kalau macam tu, memang aku tak jual. Walaupun kau tawar 2 bilion, aku tetap takkan jual kad kau. Pergi tepi sana. Tengok elok-elok. Jangan kacau aku nak potong kali kedua. Apa? Budak, kau tak nak 1.5 bilion yang datang bergulit ni? Kau nak ambil risiko potong kali kedua? Kalau nanti kau potong tak jadi, bukan saja kau tak dapat apa-apa. Kau dah sakitkan hati permata harimau hitam kami. Kau orang bijak. Tahu kan nak pilih macam mana? Kekayaan datang dari risiko. Batu aku, suka hati akulah. Mana boleh kau pula? Nak tunjuk ajar aku kat sini? Cikgu, teruskan. Potongan seterusnya ni. Ikut sekeliling tingkap jet 2. Asah perlahan-lahan. Ka. HMPH, baiklah. Aku nak tengoklah. Potongan kedua kani. Apa yang boleh keluar? Ketika Wang Tiancheng mengharapkan, potongan kedua Zhou Ji gagal terot. Dan jadi bahan ketawa semua orang. Sesaat kemudian, Ini, permukaan yang diasah dari potongan kedua ni. Semuanya hijau gelap. Semuanya kepala naga. Dan kualiti airnya memang terbaiklah. Air sungai ni cantik betul. Tak keterlaluan kalau saya cakap. Kilauan hijau gelap macam ni, rasanya macam ia mengalir di dalamnya. Kalau saya tak silap, ini adalah jet terbaik yang paling tulen. Ini adalah seketul besar. Naga langit yang sempurna. Mendengar jeritan histeria, tukang potong batu itu, semua orang di situ, terkejut bukan kepalang. Naga langit sebesar ini, walaupun di seluruh negara Dacian, susah nak jumpa yang kedua. Budak, kau memang bertuah. Kau dah dapat bahan jet yang jarang ditemui di dunia ni. Aku tawar 3 bilion sekarang untuk batu kau ni. Kali ni kau patut puas hati, kan? Dengan cara kau menawar yang kedekut tu, kau ingat boleh dapat jet terbaik ni? Ini macam terlalu membuli adik ni, kan? Syarikat Permata Wanguo tawar 10 bilion. 10 bilion? Hi Kikiang. Kan ni mesti pak sanggup yang budak ni upah, kan? Memang betul ni naga langit. Tapi 10 bilion tu harga melampau. Aku Wang Tiancheng ni orang berkelas. Takkan termakan dengan taktik kau naikkan harga ni. Patutlah Permata Harimau Hitam kau tak boleh lawan aku. Syarikat Permata Wanguo boleh makin berkembang maju. Mata dan keberanian Hi Kikiang ni memang tak sama macam orang biasa. 10 bilion untuk buat baik dengan adik ni. Urus niaga ni berbaloi. 10 bilion. Batu buangan yang aku tak boleh jual 500,000 pon. Toke Hi memang berani. 10 bilion, setuju. Hi Kikiang, batu ni baru potong separuh. Gelora dalam separuh lagi tu. Bukan orang macam kau boleh hadap. Ambil 10 bilion. Sekurang-kurangnya kau akan rugi 3 bilion. Hahaha. Wang Tiancheng, kau lupa ke? Macam mana aku mula berniaga? Makin besar gelora, makin tinggi untung. Cikgu, potongkan juga potongan terazi yang tinggal ni. HMPH, belaga apa kat sini? Nanti tengoklah macam mana aku gelakan kau. Abang Jo, agak-agak apa hasil potongan terazi ni? Toke Hi ni memang ada mata. Batu ni bila dah siap potong sepenuhnya. Ditambah pula dengan pemprosesan kemudian. Nilai komersialnya boleh cecah 12 bilion ke atas. Malah lebih tinggi. Tanya, Tatehi. Potongan ketiga ni pun masih untung besar. Nilai batu ni sekarang. Sekurang-kurangnya 12 bilion. Memang aku seorang yang dapat. Hahaha, batu ni, sekurang-kurangnya. Syarikat Permata Wanguo aku akan untung lebih 2 bilion. Kau cemburu jelah. Hi Kikiang, Zhou Ji, hari ni biar korang bangga dulu. Masa depan masih panjang. Kalau satu hari nanti, aku, Wang Tiancheng, dapat peluang, aku pasti akan buat korang cari nahas. Kali ni terus untung 10 bilion. Sekarang nak beli batu mentah lain. Dah ada keyakinan lah. Ah Meng, jom pergi tengok batu lain. Maklumat dasar terus terpapar.
Lapisan jet yang nipis di permukaan itu sangat memikat. Tapi bila masuk 2 cm ke dalam, penuh dengan retakan sarang lebah yang mati. Ini adalah kulit minyak merah yang paling tipikal. Tak boleh korek keluar walau sebesar kuku jari pun. Langsung tak boleh buat apa-apa. Hancur lebur sepenuhnya. Siapa beli, siapa akan bankrupt. Abang Jok, tengok kulit batu yang dah tanggal pasir ni. Sangat padat. Lapisan jet yang sangat nipis itu terus memantulkan cahaya gelap yang sangat terang. Mesti ada harta karun tersembunyi. Aduh, sayang betul batu ni. Walaupun luaran nampak bagus, tapi harganya terlalu tinggi. 2 orang tu baru potong jet bernilai 10 bilion tadi. Ikut je diorang. Rampas apa saja yang diorang berkenan. Pasti tak salah punya. Amboy, adik. Tengok cara kau suluh batu ni. Nampak profesional dan teliti. Orang lama ni. 2 orang ni memang nampak macam orang kaya. Kalau diorang ni pakar. Asal dia berkenan je. Aku akan tawar harga tinggi. Tauke, jangan salah faham. Semua ni saya belajar dari internet je. Tauke, batu ni harga berapa? Rupanya Joe G ni bernasib baik je. Macam budak baru nak belajar yang terjumpa rezeki terpijak. Ini kulit minyak merah grade tertinggi. Paling mudah keluar naga langit jenis kaca. Satu batu ni je. Boleh buat kau untung berjuta-juta. Tauke, batu kulit minyak merah ni senang sangat ada retakan jarang dalam. Adik, batu saya ni lain tau. Luaran dia je dah boleh kalahkan semua orang. Musang tua ni, batu dia ni dah retak teruk, sisa lombong beracun. Tauke, batu ni berapa? Kalau harga sesuai, kami ambil. Harga tetap 5 juta. Tunggu. Batu ni aku pun dah berkenan. Aku tawar 8 juta. Wang Tiancheng, batu ni aku yang tengok dulu. Kau tak faham peraturan ke? Hahaha. Peraturan kat pasar ni, aku yang buat. Kau tengok dulu. Kenapa? Kau dah bayar ke? Tahu ke? Nak jual kat siapa? Kau yang tentukan. Peluang naikkan harga macam ni, Tauke gerai paling suka. Aduh, bos Wang tawar 8 juta. Adik ni. Kalau tak boleh tawar lebih tinggi. Batu ni jadi milik bos Wang lah. Abang Jok, janganlah gaduh dengan dia. 8 juta beli kulit minyak merah. Risiko besar sangat. Baiklah, kalau bos Wang banyak duit, ambillah harta ni. Hahaha. Tak ada telur punya orang. Tahu ke? Potong kat sini je untuk aku. Aku nak budak ni tengok sendiri. Macam mana aku buat puluhan juta ni? Hahaha. Dalamnya, rupanya jet grade tinggi. Bukan saja tiada retakan, malah warnanya menunjuan biru lautan yang jarang ditemui. Biru lautan, sedalam lautan. Batu macam ni, kalau dibuat set barang kemas, sekurang-kurangnya bernilai 3 bilion. Tahu ke, batu Moanji ni berapa harga? Kulit batu ni tebal sangat. Cahaya pun tak dembus. Kalau kenak, bagi 500,000, kau boleh ambil. Ini kan lombong lama. Nuwanji, mana tahu ada keajaiban. Okey. Batu macam ni senang sangat ada retak mati. Risiko tinggi sangat. 200,000, aku ambil. Orang lain tawar-menawar buang sen-sen je. Kani terus buang 200,000. Duit pengangkutan pun tak cukup. Sebab hari ni baru buka. Bagi 400,000 lah. 400,000. 400,000 lah. Guna kad J. Pada masa Joji berjaya membeli biru lautan ini. Tak mungkin. Macam mana boleh jadi macam ni? 8 juta beli lombong retak mati. Judi batu. Orang ramai mengerumuni batu yang gagal dipotong itu. Bising-bising. Satu permukaan pun tak boleh dapat. Ini memang sampah. Tak ke Wang kali ni memang rugi besar. Okey. Kau tukar batu aku ke? Kad luar jelas-jelas grade tertinggi. Tahu ke Wang, makanan boleh makan sebarangan. Tapi cakap jangan sebarangan, ya. Judi batu, judi batu. Ini semua pasal nasib. Bahagian yang dipotong kering dan putih. Tiada hijau langsung. Kau yang beria-ia nak potong barisan dan beli. Tuan Wang patut berterima kasih pada kau. Beli sisa ni dengan harga 8 juta. Kalau tak, aku yang rugi sekarang ni. Joji, kau sengaja perangkap aku, kan? Kau kena ganti rugi semua kerugian aku. HMPH, dah agak dah. Kau memang jenis tak boleh kalah. Nasib baik aku dah bersedia. Batu ni aku, Wang Tiancheng nak. Tak ada siapa boleh rampas. Tuan Wang, muka kau ni lagi tebal dari kulit batu ni. Betul tu,
Dia yang beriaya nak beli. Padan muka permata harimau hitam. Siapa lagi nak berurusan dengan dia lepas ni? Kau Joe, tunggu dan lihatlah. Aduh, nasib malang betul. Nama baik tempat aku ni dah busuk dah. Toke Jang, jangan mengeluh. Mungkin batu aku ni boleh tolong kau. Dengan ketulan hitam ke ni, batu ni dah 3 tahun kat sini. Adit, kalau potong tak jadi, jangan salahkan aku. Kalau macam tu, kita bertaruh nak? Kalau aku potong jadi, aku pilih 3 batu kau. Kalau potong tak jadi, aku bayar kau 20 juta tunai. Mari tanda tangan perjanjian. Cikgu, jangan belah dua. Guna pengisar berlian. Kisar dari tepi. Batu ni jenis lama sangat. Kisar perlahan-lahan. Kisar. Batu ni keras gila. Kau tengoklah, jenis bawah tu memang menakutkan. Jenis lama pun, apa gunanya? Adit, 20 juta dah sevi ke? Haha. Kenapa gelojoh sangat? Cuci dulu. Tengoklah. Ini warna apa? Rupa-rupanya biru lautan yang dah pupus. Bateri batu ni ada simpan harta karun rupanya. Paling bawah pun, harga dia 30 juta. Lau Jang, kau kali ni betul-betul kena tipu dalam longkang lah. Dialah orang yang potong naga langit bernilai berpuluh bilion tu. Adik Cok, dah untung, berhentilah. Adik Cok, dah untung, berhentilah. Dah untung, Joji, berhenti aja. Syarikat Permata Wango saya tawar 3 juta untuk tingkap jet awak. Syarikat Permata Wango saya tawar 3 juta untuk tingkap jet Syarikat awak. Permata Wango saya tawar 3 Macam juta mana kalau untuk tingkap jet jet awak awak. retak mati? Macam mana kalau dalamnya penuh retak mati? Duit habis macam tu je. Tuan Hi, 3 juta memang banyak. Tapi saya ni, lebih suka ambil risiko. Saya yakin potongan kedua ni nanti akan lebih cantik dari yang pertama. Hahaha. Kau ni budak, walaupun cakap besar. Tapi perangai kau ni memang kena dengan aku. Baiklah, aku pun nak tengok. Potongan kedua kau ni, boleh tak hasilkan keajaiban? Depan batu grade tertinggi macam ni, setiap potongan tu, untung rugi ratusan juta. Bos, potong betul-betul. Mesin pemotong dihidupkan. Semua orang menahan nafas, fokus. Jantung setiap orang. Berdegup kencang. Semua orang terpaku melihat. Garis putih yang semakin dalam menembusi kulit batu. Kulit batu jatuh. Jet premium yang menakjubkan muncul. Biru lautan grade tertinggi muncul dengan gah. Di tepi sinki bilik potong batu, kedengaran bunyi nyaring. Kulit batu di sisi jatuh ke dalam sinki. Air cepat. Pam air. Sesaat kemudian, Seluruh bilik potong batu bergema dengan bunyi desisan orang menarik nafas terkejut. daging jet biru gelap yang dalam, sejuk. Dan sangat jernih. Macam seketul air laut yang membeku. Dalam batu hitam hoduh ni. Meletus sepenuhnya. Berjaya lagi. Semua berjaya lagi. Ini bukan sekadar untung. Ini dah macam rezeki terpijak dari langit. Saiz biru lautan ni, sekurang-kurangnya bernilai 3 bilion ke atas. Toke Jang, dah kalah kena terima. Sekarang, giliran saya pilih 3 ketol batu tu. Tiga ketol ni, dah selesai kira. Adit, ini yang kau pilih tu. 3 ketol batu ni. Kali campur semua, lebih 500,000. Kau tak nak tukar ke? Dah dapat biru lautan. Terus rasa diri tu dewa ke? Pilih 3 ketol batu sampah. Tauke Jang, kali ni kau dah dapat balik semua kerugian. Tukang, potong dulu yang ada serpihan hitam ni. Potong tengah-tengah. Tunggu. Adik Joe, batu yang ada serpihan hitam macam ni, 100% batu mati. Kau baru je naik nama. Kalau potong 3 ketol batu tak jadi, nilai kau boleh jatuh. Dengar cakap abang ni, biru lautan tadi tu, Syarikat Permata Wango terus beli 3 bilion. 3 ketol batu buruk tu kau buang je. Toke Hi, terima kasih atas peringatan.
Tapi batu saya mesti potong. Tukang, mulakan. Aduh, kenapa kau ni tak nak dengar cakap? Kenapa dasar dia merah ni? Ini api darah kilin. Tak ada langsung kotoran. Dasar ais yang jernih. Betul-betul api darah kilin yang dah pupus. Adik Joe, 5 bilion. Campur dengan biru lautan tadi. Aku tawar 5 bilion. Aku beli semua. 5 bilion, Pak Cik Hee? Duit simpanan kau tu. Janganlah buat malu kat sini. Chen Tu, budak muka hitam, kenapa kau datang sini? Ada barang baik macam ni kat jalan ni. Takkan aku tak datang? Hi Kikiang, diam. Kita ada hak nak menyampu kat sini. Budak, nasib kau baik. 2 batu ni, aku, budak muka hitam, nak. Harga tetap 3 bilion. Tanda tangan, ambil duit, lepas tu belah. Suasana sekeliling senyap sunyi. Barang 5 bilion. Dia nak rampas 3 bilion. Chen Tu, kau ni langgar peraturan. Peraturan? Pistol aku nilah peraturan. Budak bagi kau 3 bilion tu dah kira hormat kau. Tak nak cepat-cepat tunduk dan tanda tangan, ke? 3 bilion? Duit busuk kau tu. Simpanlah buat beli duit kertas sembahyang untuk diri sendiri. Pergi sana. Jangan halang aku potong yang seterusnya. Kau cari mati, ke? Aku tembak kau sekarang. Kau fikir betul-betul sebelum bertindak. Batu kedua yang aku nak potong ni, bila dah keluar nanti, kau jual nyawa kau pun. Takkan mampu beli sekeping kulitnya. Cikgu, tukar kertas pasir. Tolong gosok kulit batu ni sampai pecah. Gosok kulit? Kulit merah ni? Sampah. Aku nak tengok hari ni. Apa gunung emas? Gunung perak yang kau boleh gosok keluar. Kalau kau gosok rosak. Aku patahkan kaki kau terus. Ungu diraja grade tertinggi. Tak betul. Kilauan ni, ini bukan dialect biasa. Ini adalah jet ais mata syaitan Yuming yang legenda. Mata syaitan Yuming yang tak tidur. Tingkap kecil ni saja. Bersama kulitnya, paling kurang bernilai 10 bilion ke atas. 10 bilion ke atas. Batu buruk ni. Burat ni. Dewa mana yang turun ke bumi ni? Biru lautan. Api darah kilin. Sekarang mata syaitan Yuming pun dah keluar. 3 bahan ni kalau digabungkan, seluruh industri jet negara Dacian akan gempar. Chen Tu, kau masih nak beli ke sekarang? Aku dah cakap tadi. Walaupun kau jual nyawa kau dan semua harta kau, kau takkan mampu beli secebis kulit ni pun. Aku tipu kau, ke? Bagus. Budak, kau berani main-main dengan aku? Semua orang, serang. Rampas terus 3 batu ni. Hari ni, aku mesti bawa balik. Aku tengok siapa berani sentuh. Chen Tu, kau ingat syarikat permata wango aku ni makan rumput, ke? Orang-orang aku ada kat luar pasar. Dengan satu panggilan telefon aku, kau jangan harap boleh keluar dari pintu ni hari ni. Adik Joe, 18 bilion ni aku ambil semua. Pindah wang sekarang. Kondoi kereta aku akan iringi kau pergi dengan selamat. Hahaha. 18 bilion nak bolot semua. Orang tua Hee, selera kau ni besar sangatlah. Cik Bai, orang keluarga Bai? Bai susu dari kumpulan Bai, hartawan nombor 1 di ibu kota. $25 bilion tunai. 3 batu ni, aku nak semua. Tambahan pula, aku bagi kau 1. Kad hitam seumur hidup kumpulan Bai aku. Siapa berani sentuh? Kau berdepan dengan keluarga Bai aku. Aliran tunai 25 bilion. Dengan kuasa keluarga Bai lagi, Chen Tu dan Hee Kikiang pun takkan berani berebut. Tiga batu ni, saya tak jual. Lagipun, Cik Bai, awak silap faham satu perkara. Awak rasa sikit sangat, ke? Atau awak rasa muka keluarga Bai saya tak cukup besar? Bukan kedua-duanya. Sebab pertunjukan sebenar. Batu terazi ni belum mula dipotong. Suasana serta-merta menjadi tegang.
Belum potong lagi, adik Jo, kau gila ke? Dah untung, berhentilah. Yang kau potong tadi dah harga langit. Nak sentuh batu arang tu pula. Kalau pecah nanti, aura yang kau bina hari ni, habis hilang macam tu je. Budak ni memang dah gila. Cik Bai tawar 25 bilion pun kau tak jual. Nak juga potong batu. Arang busuk yang lebih teruk dari tahi anjing tu. Kalau batu buruk tu boleh keluar jet, aku akan telan gear mesin pemotong ni. Depan-depan. Tamak haloba. Macam ular telan gajah. Tuhan betul-betul nak bagi semua rezeki. Kau seorang JK yang dapat? Dah potong 3. Grade tertinggi, hahaha. Kau cari jet dalam timbunan sampah ni? Kalau dia boleh keluarkan yang keempat, aku centu ikut nama kau. Encik Jo, kesabaran saya ada hadnya. Kalau drama dah lebih-lebih, tak bernilai dah. Batu buruk tu saya dah tengok. Kulitnya longgar. Tak ada ciri-ciri jet langsung. Itu cuma batu mati. Awak tolak saya sebab batu tu. Tukang, angkat batu ni. Bos, saya tak berani potong lah. Batu ni tak ada tanda-tanda langsung. Kalau potong tak jadi, tauki-tauki besar ni mesti lepaskan geram kad saya. Saya tak sanggup tanggung semua ni. Tak guna. Biar saya sendiri. Potong kering. Dia tak boleh kena air. Potong kering terus. Kalau betul ada jet kat dalam, suhu tinggi potong kering tu akan buat jet tu retas serta-merta. Ini merosakkan bahan lah. Cuma 5 saat. Hahaha. Konon-konon hebat. Saya ingatkan awak betul-betul ada mata tembus pandang. Rupanya cuma nasib baik je. Potongan terakhir ni, habis semua harta awak, kan? Encik Jo, nampaknya pandangan awak pun taklah hebat mana. Saya tarik balik tawaran saya tadi. 3 ketul batu tu. Sekarang saya cuma tawar separuh harga. Kekejaman kapitalisme terselah sepenuhnya. Selagi Joe G jatuh dari tasta, harga akan terus ditekan dengan kejam. Menghadapi ejekan dan tekanan harga dari semua orang, Joe G melepaskan pemegang mesin. Siapa yang cakap batu ni gagal dipotong? Itu cuma lapisan pengoksidaan yang terbentuk akibat hakisan kulit batu. Korang pun tak faham benda ni? Tiada pantulan, tiada pantulan. Batu ini, langsung tiada pantulan perlahan berlaku. Sebaliknya, ia adalah kesan kanta optik yang sangat menakutkan. Saat cahaya terang menembusi batu, kesan kanta optik. Saat cahaya terang menembusi batu, seolah-olah ia disedot kering. Serta-merta, di dalam permukaan potongan separuh bulat sebesar bola keranjang itu, tiba-tiba menyala satu gumpalan cahaya yang bergerak seperti cecair, berwarna hijau yang memukau. Tiada sebarang butiran kristal. Tiada sebarang halangan kapas. Cahaya membiaskan dengan sempurna di dalam batu, menjadikan seluruh batu itu kelihatan seperti bola air hijau gelap yang terbentuk daripada cahaya tulen, tekstur gam yang pekat dan pendar fluor yang kuat. Seolah-olah bila-bila masa sahaja akan mengalir keluar dari batu itu. Dasarnya cair sepenuhnya. Tiada kapas, tiada ais. Ada kilauan perak, ada gel. Ini bukan bahan dari lubang lumbung. Ini adalah harta karun gua yang tercatat dalam sejarah negara Dahian, yang telah hilang selama 100 tahun. Dasar kaca tanpa warna grade tertinggi. Jenis naga penuh daging. Satu-satunya yang tumbuh dalam gua batu. Tidak menyentuh tanah. Raja jet yang tidak melihat cahaya matahari. 100 kali lebih jarang daripada jet hijau diraja. Satu-satunya barang unik. Sekeping sebesar penumbuk. Boleh dilelong di Sotheby's dengan harga. Lihatlah yang ini. Saiznya separuh bola keranjang. Chen tu tadi nak beli paksa dengan 3 bilion. Nyawa orang yang ada jenis naga ni. Ini gila. Ini dipotong dari celah batu. Mohor diraja yang diwarisi. Jenis naga jet hijau diraja. Ini cukup untuk menekan industri permata mewah antarabangsa. Ini adalah katrof mutlak. Selagi kumpulan Bai dapatkannya, Tiffany dan Cartier di pasaran global kena tunduk pada keluarga Bai. Encik Jo, tadi saya tak nampak. 50 bilion? Tak, kumpulan Bai saya. Hak kawalan mutlak perniagaan permata global. Ditambah dengan 50 bilion tunai ini. Cibai, saya dah cakap. Pertunjukan sebenar ada pada batu terazi.
Sekarang pertunjukan dah habis. Tapi jenis naga ni, saya tak jual. Namun, 3 jet grade tertinggi yang awal tu, saya boleh bagi cik 250 juta. Tak perlu tambah 1 sen pun. Tapi saya ada satu syarat tambahan. Sila cakap, Encik Jo. Selagi bayi susu boleh buat, akan terus tunaikan. Tadi orang tu cakap, nak patahkan kaki saya dan nak rampas batu saya. Syarat untuk urus niaga ini ialah hapuskan dia terus dari penjara hitam. Urus niaga ini, Cik Bai terima atau tak? Tembak dia sampai jadi hancur. Cari nahas. Bertindak. Bawa dia keluar. Jangan kotorkan mata Encik Jo. Tuan Joe, Moyang Joe, lepaskanlah saya macam kentut je. 3 batu tu jadi milik kau. Satu lagi, nak ingatkan kau. Jangan cuba ikut saya. Dia tak berani ikut. Lelaki ini boleh nampak batu buangan dan tundukan hartawan. Hapuskan Samsung tempatan. Dia memang raja sebenar dalam lautan jet gelap ini.